Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor. Nama diberi Nurhaliza binti Omar, nombor matrik 281312. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan impak inovasi teknologi komunikasi terhadap perubahan budaya kepada masyarakat. Sebagai pengenalan, komunikasi bermaksud satu proses pertukaran atau pengalihan idea, maklumat fikiran dan juga perasaan yang terjadi di antara individu kepada individu lain. Menurut James A.F. Stoner 1989 mengatakan bahawa komunikasi merupakan proses seseorang berusaha untuk memberikan makna dan maklumat dengan cara menyampaikan mesej kepada individu lain. Dalam meniti arus kecanggihan ini, terdapat pelbagai jenis alat kecanggihan yang canggih yang wujud dan memberikan impak inovasi teknologi komunikasi terhadap budaya masyarakat. Antara perubahan budaya dari kumpulan kami adalah norma baru dalam ICT, komunikasi tanpa sepadan melalui aplikasi hiburan, pembelian atas talian, kepelbagaian platform untuk mengakses maklumat ataupun berita, dan yang terakhir kewujudan blog yang membuka peluang pekerjaan. Nama saya Nur Syuhada binti Hashim, bernombor matrik 279749. Saya ingin menerangkan tentang perubahan budaya yang dibawa oleh teknologi komunikasi. Perubahan tersebut adalah dari segi norma baharu dalam ICT. Umum kita tahu, negara kita telah berlakunya pandemik COVID-19. Wabak COVID-19 ini telah memberi kesan yang besar kepada banyak sektor, iaitu sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Kerajaan telah mengisytiharkan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan pada tahun 2020, iaitu pada 18 Mac, yang menyebabkan masyarakat terpaksa akur dengan keadaan norma baharu ini. Jadi, negara kita telah mengambil langkah yang proaktif dan berfikiran ke hadapan dalam sistem komunikasi. Hal ini bertujuan bagi memastikan semua masyarakat, khususnya pelajar, tidak ketinggalan dalam pelajaran. Perubahan dari segi cara pembelajaran dan cara bekerja yang hanya memerlukan komunikasi melalui atas talian. Nama saya Nadia Asila binti Nur Azizi, bernombor matrik 281277. Jadinya saya akan bentangkan tentang salah satu impak inovasi teknologi komunikasi terhadap perubahan budaya, iaitu komunikasi tanpa sepadan melalui aplikasi hiburan. Okey, seperti yang kita tahu, zaman dahulu komunikasi selalunya berlaku secara bersemuka dan mempunyai banyak halangan untuk manusia berkomunikasi, terutama sekali dengan orang yang berada di jarak yang jauh dengan mereka. Tapi sekarang ni adalah banyak wujud alat teknologi komunikasi dan alat teknologi maklumat yang banyak memberi kemudahan kepada masyarakat untuk sentiasa berhubung dan juga berkomunikasi antara satu sama lain tanpa sepadan dan juga batasan. Sebagai bukti, sebanyak 80 hingga 90% pengguna sosial media, terutama sekali golongan remaja, menjadikan dan menggunakan aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp sebagai platform untuk mereka berkomunikasi dengan orang yang berada di jarak yang jauh dengan mereka. Walaupun aplikasi ini merupakan aplikasi hiburan, tetapi aplikasi ini banyak memberi kemudahan dan juga mampu menjalin hubungan komunikasi yang baik serta memberi banyak kebaikan dan juga kelebihan kepada masyarakat untuk sentiasa berhubung dan berkomunikasi di antara satu sama lain. Saya Nur Aisyah binti Rosisha, bernombor matrik 280455, ingin membentangkan yang seterusnya, iaitu pembelian atas talian. Perubahan yang boleh dilihat melalui pembelian atas talian ini adalah cara pembelian barangan oleh pelanggan. Pengguna boleh membuat pembelian barangan melalui aplikasi atas talian seperti Shopee, Lazada dan banyak lagi. Menurut iPrice Group, terdapat 81.82 juta kunjungan oleh pengguna yang telah menggunakan aplikasi Shopee sebagai pilihan utama mereka. Masyarakat zaman kini lebih banyak menggunakan perkhidmatan pembelian secara atas talian berbanding pembelian secara fizikal. Melalui aplikasi di atas talian juga, terdapat pelbagai variasi barangan yang dijual. Harga yang lebih murah, pengguna boleh membeli barangan daripada pelbagai negara serta dapat menjimatkan kos pergi dan balik masyarakat dalam membeli barangan di zaman kini. Perubahan budaya dalam teknologi komunikasi yang seterusnya adalah kepelbagaian platform untuk mengakses maklumat atau berita, di mana kita dapat mengakses maklumat kerana sekarang ianya hanya berada di hujung jari. Sebagai contoh, jika pelajar ingin mencari maklumat tambahan, mereka boleh mencari di platform seperti Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Yang kedua, mereka juga boleh mencari sebarang rujukan yang mereka mahu di platform seperti e-book reader dan juga di e-library. Yang terakhir adalah, sebagai masyarakat, kita juga boleh dapatkan berita dengan lebih pantas berbanding zaman dahulu, iaitu melalui akhbar online ataupun akhbar atas talian seperti Tulisan Digital, Berita Harian, Kosmo Digital dan juga Harian Metro. Seterusnya adalah kewujudan vlog membuka peluang pekerjaan. Vlog merupakan salah satu perubahan budaya yang dibawa kepada teknologi komunikasi yang sering digunakan oleh sesetengah individu, lebih lagi generasi muda sekarang yang gemar berkongsi berkaitan kehidupan seharian ataupun sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini menunjukkan bahawa pada era kemodenan ini, negara kita maju dengan teknologi yang canggih. Maka perubahan-perubahan ini dapat memberikan satu platform yang membuka ruang kepada individu untuk menyara kehidupan. Sebagai contoh, individu dapat memperoleh pendapatan melalui video-video vlog yang ditayangkan ke dalam YouTube yang memberi impak yang sangat lumayan kerana YouTube merupakan salah satu platform yang sangat popular untuk dikecapi dan digunakan oleh seluruh pelosok dunia. Di sini, mereka dapat mewujudkan siaran vlog tersendiri untuk memperoleh pendapatan sampingan, malah ada individu menjadikan ia sebagai satu pekerjaan yang tetap.
kesan komunikasi terhadap norma baru dalam ICT. Terdapat dua kesan iaitu positif dan negatif. Apabila berlakunya norma baru ini, ia memberi kesan positif kepada masyarakat terutamanya kepada pelajar sama ada dari prasekolah, sekolah rendah, menengah sehingga pelajar universiti. Mereka hanya menggunakan jaringan digital untuk berinteraksi antara satu sama lain. Pelajar dapat berinteraksi dengan pensyarah, rakan-rakan dan sebagainya hanya melalui atas talian tanpa perlu bersemuka. Tambahan pula, pelajar juga dapat menghadirkan diri ke kelas walau di mana mereka berada. Seterusnya, kesan negatif iaitu kaedah komunikasi menjadi tidak berkesan. Umum kita tahu, interaksi atas talian ini memerlukan tindak balas yang tepat. Tetapi, apabila berlakunya perubahan norma baru ini, ia sukar untuk dilakukan. Saya bagi satu contoh iaitu sebagai seorang kaunselor yang menjalankan sesi terhadap klien akan menimbulkan kesan yang negatif kerana kemungkinan sesi itu tidak akan berjaya disebabkan oleh sesi kaunseling yang dijalankan melalui atas talian. Kaunselor sukar untuk melihat isyarat tubuh badan dan air muka klien itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan kerjaya seorang kaunselor terganggu disebabkan oleh perubahan norma baru ini. Bagi kesan komunikasi tanpa sepadan melalui aplikasi hiburan pula ialah walaupun aplikasi-aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp ini banyak memberi kemudahan untuk masyarakat sentiasa berkomunikasi dengan orang yang berada di jarak yang jauh dengan mereka, tetapi ia juga mampu memberi kesan yang agak tidak baik, terutama sekali pada golongan remaja. Statistik menunjukkan bahawa penggunaan alat teknologi komunikasi dan media sosial di dalam kalangan para remaja meningkat sebanyak 444.8% dalam masa 10 tahun iaitu bermula daripada tahun 2000 hingga 2010. Wujudnya aplikasi-aplikasi hiburan ini banyak memberi kesan yang tidak baik pada mereka kerana para remaja ini banyak menghabiskan masa mereka dengan melayan atau bermain aplikasi hiburan berbanding dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang di sekeliling mereka. Dan kesan wujudnya aplikasi hiburan ini juga telah menjadikan komunikasi secara lisan menjadi semakin berkurangan di dalam masyarakat. Kesan yang seterusnya adalah berkenaan kesan pembelian secara atas talian. Antara kesannya ialah generasi yang akan datang bakal mengalami kekurangan kemahiran dalam berinteraksi dengan orang sekeliling. Melalui pembelian atas talian, penjual dan pembeli selalunya akan berhubung melalui pesanan mesej sahaja. Apabila masyarakat sudah terbiasa dengan interaksi secara atas talian, kebolehan masyarakat akan datang untuk berinteraksi secara fizikal akan menjadi semakin merudum. Mereka akan merasa kekok, malu apabila berinteraksi secara berdepan nanti. Kerana salah satu elemen penting dalam komunikasi adalah komunikasi bukan lisan seperti air muka, tingkah laku dan intonasi dalam percakapan yang turut memberi sumbangan yang amat besar dalam keberkesanan dalam berkomunikasi. Selain itu, akan melahirkan masyarakat yang tidak mempunyai keyakinan diri untuk membeli barangan secara fizikal dan takut untuk berhadapan dengan orang ramai. Masyarakat berkemungkinan akan merasa tidak selesa dan takut untuk berinteraksi dengan pekerja-pekerja di kedai dan akhirnya tiada tindak balas yang positif yang diberikan oleh mereka. Akhirnya, komunikasi tersebut akan berhenti di tengah jalan dan dianggap sebagai proses komunikasi yang gagal. Kepelbagaian platform untuk mengakses maklumat atau berita yang pertama adalah pemalsuan maklumat. Ini terjadi apabila pelajar ingin mencari sebarang rujukan daripada platform seperti Google dan sebagainya. Mereka akan mendapat benda yang tidak sahih. Oleh itu, mereka perlu merujuk kepada pensyarah ataupun guru mereka untuk mendapatkan benda ini sama ada sahih ataupun tidak. Yang kedua adalah mesej palsu, di mana kebelakangan ini kita banyak mendapat mesej-mesej palsu melalui platform WhatsApp, Telegram, SMS. Jadi kita perlu berhati-hati supaya tidak terperangkap dengan scammer. Oleh itu, kita perlu menyemak terlebih dahulu mesej yang disampaikan itu sebelum kita hantar ataupun kita memberi kepada orang lain. Kesan kewujudan blog kepada masyarakat. Setiap perkara mempunyai kesan positif dan negatif. Antara kesan positif blog terhadap masyarakat adalah masyarakat dapat memperoleh info-info atau pengajaran terhadap penyampaian konten yang positif untuk diri mereka sendiri. Sebagai contoh, siaran blog berkongsi berkaitan faedahnya pengambilan vaksin pada pandemik ini. Jadinya, masyarakat dapat mencelik akal dan dapat mengetahui betapa pentingnya vaksin pada situasi sekarang. Seterusnya, jika sesuatu konten yang disampaikan adalah tidak begitu jelas, maka ia akan menjejaskan pemikiran masyarakat untuk memahaminya dan secara tidak langsung masyarakat akan cepat salah tafsir terhadap tayangan video konten tersebut. Ini akan mewujudkan satu konflik terhadap video konten yang disiarkan. Walaupun berlakunya perubahan norma baru, terdapat banyak sumbangan yang dibawa oleh teknologi komunikasi kepada masyarakat, politik, pendidikan dan sebagainya. Antara sumbangannya ialah proses komunikasi ini memberi kesan yang positif kepada pembelajaran atas talian. Ia menjadi lebih mudah dan cepat dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja. Komunikasi tidak dipengaruhi oleh waktu dan jarak. Sesuatu mesej yang disampaikan melalui aplikasi-aplikasi tertentu seperti Webex, Google Meet, Zoom dan sebagainya yang mempunyai kekuatan internet, justru semakin cepat penerimaan sesuatu
transfer mesej dan pemberian mesej semakin mudah komunikasi itu dijalankan. Seterusnya, ia memberi impak yang positif kepada pembangunan. Umum kita tahu perubahan norma baru ini memberi peluang kepada pembangunan untuk terus berkembang melalui atas talian. Pembangunan yang cemerlang lahirnya daripada komunikasi yang baik. Justru, komunikasi ini sangat penting untuk masyarakat berinteraksi antara satu sama lain. Sebabnya, semua aktiviti yang dijalankan hanya menggunakan komunikasi atas talian. Masyarakat menggunakan strategi baru dengan menggunakan saluran internet. Selain itu, cara bekerja juga berubah seperti kerjaya seorang guru pensyarah yang hanya bekerja dari rumah. Oleh itu, proses komunikasi ini menjadi lebih produktif dengan hanya menggunakan saluran-saluran tertentu. Bagi sumbangan komunikasi tanpa sepadan melalui aplikasi hiburan pula ialah masyarakat dapat meluaskan kenalan mereka dengan berkenalan dengan pengguna-pengguna di aplikasi-aplikasi hiburan yang berada di seluruh pelosok dunia. Masyarakat juga dapat menggunakan dan menjadikan aplikasi-aplikasi hiburan ini sebagai satu platform yang dapat memberi manfaat kepada diri mereka dan juga diri orang lain. Sebagai contoh, Facebook dapat digunakan secara lebih meluas dengan menjadikannya sebagai satu platform komunikasi di antara kaki tangan di dalam sesebuah organisasi. Selain itu, komunikasi melalui perantaraan media sosial ataupun aplikasi hiburan ini dapat mencipta lebih banyak idea, menjimatkan masa dan juga melibatkan lebih banyak orang untuk saling berkomunikasi. Di samping itu, antara sumbangan komunikasi pembelian secara atas talian, proses pembelian barangan akan menjadi lebih mudah dan pantas. Melalui kewujudan teknologi pembelian atas talian ini, pelanggan boleh membuat pesanan melalui sistem yang telah disediakan oleh aplikasi yang tersedia. Sebagai contohnya, hanya berpandukan langkah yang telah tersedia, pelanggan hanya tinggal membuat pesanan di hujung jari sahaja. Pelanggan juga turut dapat menjimatkan masa kerana proses penyampaian maklumat bahawa pelanggan ingin membeli sesuatu barangan daripada aplikasi tersebut dapat diserahkan kepada penjual melalui mesej yang lebih ringkas dan teratur. Proses pembelian barangan secara atas talian ini menjadi lebih sistematik berbanding pembelian secara fizikal. Masyarakat juga hanya tinggal membayar barangan tersebut melalui transaksi elektronik. Sebagai contohnya, transaksi elektronik yang paling banyak digunakan ialah pembayaran melalui e-wallet, iaitu sebanyak 42% pengguna di atas talian. Kini, pelanggan boleh menjimatkan lebih banyak masa melalui penjelasan maklumat yang lebih pantas yang telah banyak tersedia di seluruh aplikasi memberi belah atas talian. Sumbangan ke pelbagai platform untuk mengakses maklumat atau berita yang pertama adalah boleh mengadakan perjumpaan ataupun mesyuarat secara maya, di mana kita boleh menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams untuk mendapat banyak maklumat ataupun mesej yang disampaikan oleh rakan sekerja kita ataupun melalui mesyuarat-mesyuarat ataupun program-program yang diadakan. Yang kedua, platform ini juga boleh diakses di mana saja kita berada, sama ada dalam perjalanan pulang ke kampung, di dalam kereta dan sebagainya. Kerana pada musim sekarang, kita tidak boleh berjumpa dengan ramai orang. Jadi, melalui platform-platform seperti inilah kita akan dapat banyak maklumat daripada situ. Baiklah, antara sumbangan yang boleh diperolehi melalui vlog adalah video dapat membantu seseorang dalam penerimaan maklumat. Maklumat yang disampaikan dalam bentuk menarik akan membuatkan penonton teruja dan terus mengikuti perjalanan video tersebut. Dengan adanya vlog video ini juga dapat memberi manfaat kepada sesetengah influencer yang mahu mempromosikan produknya, maka masyarakat akan dapat mengetahui satu produk melalui tayangan video konten tersebut dan masyarakat akan lebih tertarik jika memperoleh sesuatu manfaat daripadanya. Lebih lagi, kita melihat pada zaman pandemik COVID-19 ini sering digunakan platform vlog kerana ia amat penting bagi menyampaikan info-info atau mesej kepada masyarakat dengan lebih pantas dan sekaligus akan difahami oleh masyarakat. Kesimpulannya, teknologi yang dibawa oleh komunikasi amat memberi perubahan dalam budaya masa kini. Antara perubahan budaya yang boleh disimpulkan oleh kumpulan kami ialah komunikasi tanpa sepadan dalam hiburan, norma baru dalam dunia ICT, pembelian atas talian, kepelbagaian platform untuk mengakses maklumat atau berita dan juga peluang pekerjaan baru melalui vlog. Sebagai contoh, kita dapat lihat perkembangan melalui e-dagang seperti pembelian atas talian melalui pelbagai aplikasi dan juga pembukaan peluang pekerjaan melalui penghasilan vlog di platform YouTube. Oleh itu, semua rakyat harus mengetahui dan fahami dengan lebih mendalam berkaitan teknologi komunikasi agar negara kita terus maju dalam bidang ini setanding dengan negara maju yang lain. Sekian, terima kasih.